Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asikin akan membentangkan cara yang pertama. Cara yang pertama ialah komunikasi berkesan. Komunikasi dua hala yang jelas dan berempati sangat penting untuk mengurangkan salah faham. Menurut Nurianto dan Maldin 2023, komunikasi asertif dan empatik membantu mewujudkan suasana dialog yang lebih terbuka serta membina kepercayaan antara pihak yang terlibat. Ini bermaksud penggunaan bahasa yang jelas dan nada yang tidak mengancam mampu menurunkan ketegangan dan memudahkan proses penyelesaian konflik. Yang kedua ialah rundingan dan toleransi. Rundingan harus berasaskan keperluan bersama dan bukan semata-mata kedudukan atau emosi pihak tertentu. Inayatul Rahmah, Barkah dan Ashmawati 2022 menjelaskan bahawa rundingan integratif yang lebih menekankan kepentingan bersama mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan mampan. Pada masa yang sama, sikap bertolak ansur dan keterbukaan menerima pandangan berbeza membantu mencipta titik persamaan antara dua pihak. Yang ketiga ialah mendengar secara aktif. Teknik mendengar aktif menuntut kita memberi perhatian penuh tanpa memotong dan kemudian mengulangi kembali isi yang didengar untuk memastikan kefahaman. Kajian Suhartono dan Wardayani 2023 menunjukkan bahawa amalan mendengar secara berstruktur dalam komunikasi organisasi dapat mengurangkan konflik dalaman dan meningkatkan rasa dihargai. Ini bermakna mendengar aktif bukan hanya memahami kata-kata tetapi juga memberi pengesahan emosi kepada pihak yang terlibat. Samping itu ialah fahami punca masalah. Fahami punca masalah merupakan kepentingan mencari akar sesuatu isu sebelum membuat keputusan. Hal ini terbukti bahawa kenal pasti kemahuan yang sebenar antara pihak. Dalam menyelesaikan konflik, kita tidak sepatutnya menyalahkan individu, tetapi meneliti faktor sebenar yang menyebabkan masalah timbul. Pendekatan ini membantu kita melihat situasi secara objektif dan mengelakkan emosi daripada mengganggu penilaian. Seterusnya ialah kawal emosi. Kawal emosi merupakan kepentingan mengurus perasaan dengan bijak supaya sesuatu perbincangan dapat dilakukan secara matang dan harmoni. Hal ini membuktikan bahawa ianya dapat memberi masa untuk bertenang sebelum berbincang dan mengelakkan kata-kata yang menggores hati. Misalnya, memberi masa untuk bertenang sebelum berbincang membantu seseorang menstabilkan fikiran, menurunkan tekanan dan mengelakkan tindakan secara terburu-buru. Akhir sekali ialah cari sokongan. Cari sokongan mampu mendapatkan bantuan emosi apabila berdepan tekanan, konflik atau masalah pribadi. Misalnya, berkomunikasi bersama ahli keluarga, konseling dan rakan yang boleh kita percayai. Dengan berkomunikasi kepada ahli keluarga ataupun mana-mana pihak yang boleh dipercaya, seseorang dapat meluahkan perasaan yang terpendam serta mengurangkan beban dalam diri. Sokongan ini juga membantu kita melihat situasi dari sudut yang lebih rasional kerana orang luar mampu memberi nasihat yang lebih objektif. Sebagai contoh, apabila seseorang merasa tertekan dengan pelajaran atau masalah hidup, berkongsi cerita dengan rakan baik pihak yang lain boleh membantu mereka mencari jalan keluar. Oleh itu, mendapat sokongan sosial adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan membuat keputusan yang lebih bijak. Sekian saja daripada kami, iaitu Nur Asikin binti Cik Nordin dan Albert Herman. Terima kasih kerana telah menonton video kami.